TV KPM. Didik TV KPM. Oh lama cikgu. 18.3 km persegi kita lari cikgu. Berapa minit kita buat ni? 12 minit cikgu. 12 Rekod minit. dunia ni. Rekod dunia cikgu. Terbaiklah 12 minit. Laju betul. Aduh, penat ah. Kita minum air dulu ah. Ui, cikgu, ada air cikgu ya. Ada air. Cikgu. Ya. Kenapa setiap kali kita bersukan kita kena minum air cikgu? Okey, sebab bila kita lari, kita berpeluh. Dan bila kita berpeluh, cecair dalam badan tu sebenarnya berkurang. Jadi sebab itulah kita kena minum air. Kena cikgu Ya, kita kena minum air. Tapi dengan cerita hari ni cikgu nak mengajar pasal air ni cikgu. Ya, betul. Hari ni kebetulan saya ada kelas tentang bendalih, elektrolit dan pentermo kawal aturan. Eloklah tu cikgu. Apa kata join kelas saya hari ni? Mestilah cikgu. Jom. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Bersama dengan saya Fizi host anda pada hari ini. Kita bersama-sama dengan Cikgu Jeff Fakhruddin Samsudin daripada SMK P Temenggung Ibrahim Batu Pahat Johor. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. 18.2 km cikgu. Betul. Ya. Laju kita lari tadi. Betul. Kalah rekod dunia. Dan kami tidak berdua dalam studio. Kita bersama-sama dengan cikgu juru bahasa isyarat kita. Kita bersama dengan Cikgu Nur Ida Kamaruzaman daripada SK Pendidikan Khas Selangor yang ada dengan kita pada hari ini. Cikgu. Ya, betul. Saya hari ni betul-betul rasa bertenaga dah cikgu. Ya. Lepas lari terus bertenaga Betul cikgu. Betul. Okey. Silakan cikgu. Okey, jadi hari ini tadi kita dah nak masuk kelas kan? Jadi hari ini sebenarnya saya terangkan dulu lah. Okey, saya Cikgu Jeff Fakhruddin daripada SMK P tu perempuan Temenggung Ibrahim. Jadi saya mengajar semua pelajar perempuan. Okey, jadi tajuk kita hari ini adalah bendalih tubuh, elektrolit dan pentermo kawal aturan. Jadi sebelum saya nak masuk dalam tajuk ni, saya nak terangkan dulu konsep bendalih tubuh, elektrolit dan juga pentermo kawal aturan. Okey, yang pertama sekali, bendalih tubuh. Okey, bendalih tubuh ni sebenarnya air dalam tubuh manusia yang disimpan di dalam beberapa kompartmen. Okey, dan sentiasa bergerak antara kompartmen tersebut. Okey, untuk pengetahuan fizik, bendalih tubuh ni terbahagi pada dua kompartmen iaitu intrasel dan juga ekstrasel. Ada dua cikgu ya? Ya, ada dua. Intrasel tu maksudnya in di dalam sel tubuh. Ekstrasel tu ex di luar sel tubuh. Jadi kebanyakannya ada 60 hingga 65% di dalam sel tubuh dan 35 hingga 40% di luar sel tubuh. Okey, contohnya ada tiga kat sinilah. Baik. Okey, iaitu interselular, intravaskular dan juga lain-lain kompartmen. Okey, contoh untuk cecair ekstrasel ni, okey, kita teka cakap ni, dalam ni pun ada air kan? Air liur cikgu. Ya, betul, air liur. Air liur tu contoh ekstrasel. Selain daripada air liur, dekat mata kita pun air mata. Di dalam hidung pun ada cecair hidung, dalam telinga pun ada cecair telinga. Jadi itu semua adalah contoh-contoh bendalih dalam ekstrasel. Kalau intrasel, darah semua cikgu. Ya, bahagian dalam badan kita, dalam sel badan kita. Faham. Okey. Yang kedua, saya nak terangkan tentang elektrolit. Okey, elektrolit ni sebenarnya bahan dalam bentuk cecair. Okey. Dia ada dalam badan kita yang duduk bersama-sama dengan air, karbohidrat dan juga protein di dalam badan. Okey. Jadi apa fungsi elektrolit ni? Elektrolit ni sebenarnya untuk menjana arus elektrik di dalam badan. Dalam badan kita pun ada arus elektrik je. Ya, betul, ada arus elektrik yang dikontrol oleh otak kita nanti. Okey, jadi contoh-contoh elektrolit ni adalah natrium, kalium, klorida, magnesium, bikarbonat, kalsium. Semua tu adalah kumpulan
garam. Elektrolit. Elektrolit kita panggil dia. Okey, jadi elektrolit ni mudah didapati daripada sumber-sumber makanan, contohnya garam, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, itu yang kedua, elektrolit. Okey, yang ketiga, pentermo kawal aturan. Panjangnya nama. Panjang. Saya pun berbelit nak sebut perkataan ini. Baik. Okey. Pentermo kawal aturan ni sebenarnya kalau kita tengok maksud dia adalah penyelenggaraan suhu badan yang normal. Macam mana badan kita ni nak jadikan suhu tu dalam keadaan yang normal. Jadi diselenggara, kita namakan dia pentermo kawal aturan. Okey. Proses kawalan suhu badan ni sebenarnya dikontrol oleh hipotalamus lah. Hipotalamus ni terdapat di dalam otak kita. Baik. Jadi fungsi dia untuk dia berfungsi secara kawalan autonomi. Luar kawal lah, autonomi. Dan suhu badan ni pun dipengaruhi oleh keseimbangan antara pertambahan haba. Contoh kita lari tadi, badan kita menghasilkan haba. Lepas tu panas, cuaca panas. Bila cuaca panas ada haba. Jadi jalan pun tengah panas, kemudian badan kita pun hasilkan haba, dan macam mana kita kontrol tu, kita akan kehilangan haba. Haba tu dibebaskan daripada badan kita. Okey, macam mana haba tu dibebaskan daripada badan? Okey, kita boleh rujuk gambar rajah ni. Baik, cikgu. Okey, ini adalah contoh ilustrasi bagaimana apabila atlet tu sedang berlari dalam cuaca yang panas. Okey. Dekat sini ada tulis, kita tengoklah. Ada sinaran matahari, lepas tu suhu tu tengah tinggi, kelembapan udara pun tinggi. Kemudian daripada haba tanah, kita berlari di atas trek yang panas. Kemudian kita ada radiasi daripada haba langit. Maksudnya pertambahan haba tu banyak sekarang ni dalam badan kita. Okey, macam mana haba dibebaskan? Ada 4 proses. Okey, ada 4 proses, iaitu radiasi. Radiasi yang pertama. Yang kedua, penyejatan. Okey. Yang ketiga, penyejatannya ada 2 lah, sama dengan ni, penyejatan. Yang ketiga adalah kondaksi. Dan yang terakhir adalah perolakan. Okey, ada 4 Fizi. Ada penyejatan, cikgu, ya? Penyejatan, perolakan, radiasi, kondaksi. Okey, macam mana kita bebas sebenarnya haba ni? Okey, kita tengok satu persatu. Baik. Okey, haba ni dinyahkan daripada tubuh badan melalui konduksi yang pertama. Kondaksi ni yang pertama, iaitu haba ni dibebaskan secara langsung apabila bersentuh dengan objek. Contoh, cikgu? Contoh, macam kita lari tadi, agak-agak kita sentuh apa? Sentuh apa, cikgu? Permukaan apa yang kita sentuh? Kita tengah berlari. Kita menyentuh permukaan padang, cikgu? Ya, sentuh permukaan padang. Jadi, haba ni berkurang melalui sentuhan kasut dengan permukaan tanah ataupun trek tadi. Dia boleh jadi dibebaskan sebenarnya begitu, ya? haba tu sedang dibebaskan melalui kondaksi. Itu yang pertama. Itu kena pakai kaki sukan, adakah kita pakai kaki ayam pun sama juga, cikgu, proses dia? Kalau pakai kaki ayam pun sama juga. Apabila kita bersentuh, contohnya kita tengah panas, kita pegang besi kan, sejuk. Haba tu akan dibebaskan. Apa-apa sentuhan. Ya, betul. Faham, cikgu? Itu yang pertama, kondaksi. Okey. Yang kedua adalah perolakan. Okey, perolakan ni kalau kita tengok kat sini, proses pemindahan haba melalui pergerakan air atau udara ke seluruh tubuh. Maksudnya semasa kita sedang berlari tadi, kita rasa macam ada angin bertiup ke arah kita. Okay? Bila angin bertiup tu, kita rasa panas tu kurang. Itulah maksud perolakan. Rasa sejuk je. Sejuk je. Lagi-lagi contoh kita naik motor, tengah panas padahal. Tapi kita lalu dengan angin laju, kita rasa macam tak ada rasa panas. Betul. Jadi kehilangan haba ni sebenarnya akan lebih cepat sekiranya atlet ini berlari dalam persekitaran berangin. Itu yang kedua lah, berkaitan dengan perolakan. Jadi kita dah ada belajar 2 sekarang ni kan. Okey, kondaksi, perolakan. Yang ketiga, penyejatan. Okey, tadi kita lari, kita balik-balik daripada larian tadi. Kita rasa badan kita basah. Gila basah. Okey, jadi kita akan rasa sejuk. Kenapa kita rasa sejuk? Sebab
pemindahan haba ni berlaku apabila peluh kita ni menyejat dari permukaan kulit. Sebab haba tu peluh tu lama-lama hilang kan. Haba disebabkan peluh hilang tu disebabkan oleh penyejatan. Haba tu, air tu tersejat. Jadi proses ini dapat memindahkan haba badan ke persekitaran. Sebab itulah bila kita lari, kenapa kita macam rasa okey saja kan, macam tak macam kereta panas tiba-tiba kan. So yang pertama kondaksi, perolakan, penyejatan. Okey. Dan yang terakhir, kita tengok kat sini adalah radiasi. Radiasi. Radiasi ni bukan bahaya ke cikgu? Kita bukan radiasi nuklear apa semua. Bukan radiasi ni maksudnya macam bahang kan. Okey, bila kita lari, kita rasa macam panas badan Betul, kita. cikgu. Itu adalah tenaga haba yang keluar daripada tubuh. Lepas lari kita rasa macam bahang, panas, lepas kita minum air rasa macam okey sikit. Disebabkan oleh tenaga haba yang keluar daripada tubuh ke persekitaran. Baik. Nampaknya ramai dah faham ni, rupa-rupanya ada 4 faktor kesemuanya ya cikgu. Ya, ada Baiklah 4 cikgu. haba ni. Rasa macam dahaga dah cikgu. Betul. Cikgu minum air cikgu. Okey. Saya minum air saya. Okey. Itu rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda, dan kita ditemani oleh Cikgu Jeff kita daripada SMK Perempuan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat, Johor. Hari ini sama-sama kita belajar tentang asas sains sukan cikgu ya. Betul. Cikgu, rasanya ramai di kalangan kita ni yang tengah menonton tak sabar-sabar nak mendengar penerangan yang seterusnya daripada cikgu. Okey. Silakan Cikgu Jeff. Tadi kita dah belajar tentang konsep bendalih, elektrolit dan pentermo kawal aturan. Panjang kita nak sebut hari ni. Okey. Yang kedua ni, untuk topik kedua, kita nak belajar tentang pengambilan cecair dan elektrolit sebelum, semasa dan selepas bersukan. Maksudnya macam tadi kita jogging, sebelum tu kita nak minum apa, semasa tu berapa kita punya minuman, kuantiti minuman, dan selepas bersukan tu berapa kuantiti minuman. Jadi ramai yang tertanya, berapa sebenarnya kuantiti minuman kita kena ambil ni kan? Kenapa jadi tertanya kan? Jadi kita akan tengok sekejap lagi. Okey. Sebelum tu saya akan terangkan dulu lah. Apabila kita bersukan, air dan elektrolit ni akan keluar melalui peluh. Okey. Jadi bila kita bersukan, air akan keluar melalui perpeluhan. Jadi pengambilan cecair ni sebelum, semasa dan selepas bersukan adalah penting. Sangat penting untuk mengekalkan keseimbangan bendalih tubuh dan suhu badan pada takat yang normal. Kalau kita tak minum air, badan kita kurang air, tapi kita paksa juga lari, jadi kita dah panas, kering kan. Jadi dia akan menyebabkan nanti kita tengoklah ada masalah pada tapi kita. Tapi cikgu, ada kawan-kawan saya cakap kan, kita ni kalau nak bersukan jangan minum air dulu, nanti berat badan kita. Betul ke cikgu? Sebenarnya ada tempoh dia, berapa masa sebelum kita bersukan tu, berapa kuantiti air dia. Jadi kita tengok yang pertama. Sebelum sebelum bersukan. Sebelum bersukan ni pengambilan cecair dia adalah ini adalah anggaran. Panduan ni sekadar anggaran bagaimana atlet tu nak ambil air sebelum, semasa dan selepas. Jadi yang pertama, atlet perlu minum air lebih kurang 500 ml. 500 ml tu satu botol mineral kecil cikgu. Ya, macam ni 500 ml. 500 ml. Baik, jadi 500 ml tu 2 hingga 3 jam sebelum bersukan. Kalau kita minum dah nak start, tiba-tiba kita minum air 500 ml, rasa-rasa bergoncang perut kita tengah lari tu. Cikgu. Jadi tujuan dia untuk memastikan kandungan air dalam badan kita ni mencukupi. Ni panduan yang pertama lah, anggaran dia. Yang kedua, air ni dah cukup dah sebenarnya kalau kita minum air kosong ni untuk aktiviti berintensiti rendah dalam masa yang singkat.
Contohnya kita lari tu bukan jarak yang jauh. Kita buat benda tu sekejap je. Jadi sekadar minum air biasa sikit pun dah tak ada masalah untuk mencapai status hidrasi yang baik. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey. Kalau aktiviti tu berintensiti tinggi, kemudian jarak dia adalah jauh, okey, dalam masa yang lama, dia tulis dalam masa yang lama, pengambilan minuman sukan digalakkan. Minuman sukan ni contohnya air isotonik. Air minuman bertenaga je. Ya, air tenaga tu. Air isotonik, air karbohidrat, ada jual lah, kita boleh tengok. Berintensiti tinggi ni, maksud cikgu, apa cikgu? Okey, intensiti tinggi ni maksudnya sukan apa cikgu? Okey, senang cerita saya cakap intensiti ni bermaksud kualiti kerja. Jadi contohnya kalau kita kena berlari tu dengan kualitinya jarak jauh. Bila dah lari jarak jauh, macam lepas tu maraton kita kena lari, bukan berjalan. Jadi intensiti tu lagi tinggi kan. Intensiti ni sebenarnya macam kualiti kerja. Jadi kalau intensiti tinggi, contoh kalau jalan dengan berlari, intensiti yang lebih tinggi adalah berlari. Itulah maksud intensiti. Jadi kalau intensiti tu tinggi, intens tu tinggi, jarak jauh, jadi kita kena ambil minuman sukan. Okey, itu untuk sebelum. Okey. Jadi mula-mula jelas ini untuk sebelum bersukan. Okey. Kalau semasa cikgu. Okey, semasa. Ya. Okey, untuk semasa. Okey, untuk semasa yang pertama, kalau aktiviti tu berintensiti rendah, Fizi pun dah tahu intensiti dia macam mana kan. Lepas tu jangka masa dia pendek, atlet tu boleh minum 200 ml ataupun 300 ml, 200 ml ataupun 300 ml air setiap 10 hingga 20 minit untuk kekalkan hidrasi. Maksudnya dalam anggaran 10 minit atau 20 minit kita minum sikit. Anggaran ni dalam 200 hingga 300 ml. Jangan banyak sangat lah, ya. Jangan banyak sangat. Ini adalah anggaran. Okey, ini anggaran dia. Okey, yang kedua, kalau aktiviti tu jangka masa panjang, lebih daripada 90 minit. Ini main bola cikgu. Main bola. Kita tengok orang maraton kan. Masa dia lama. Jadi atlet tu perlu ambil minuman sukan yang mengandungi karbohidrat ataupun elektrolit. Kalau kita pergi ke kedai ke, kita cari air, kita boleh tengok air tu ada tulis isotonic drink ataupun karbohidrat drink, dia ada tulis perkataan tu. Jadi air tu sebenarnya untuk memulihkan tenaga dan elakkan daripada stres haba. Stres haba ni, contoh kita berlari di tengah panas tadi, kita terasa haba panas. Betul tu bahang. Itulah stres haba. Jadi dia ada simptom-simptom dia lah kalau kita berlaku stres haba. Haba pun stres cikgu ya. Okey. Yang ketiga, pengambilan minuman sejuk. Air sejuk ni digalakkan bagi acara jarak jauh. Maksudnya bukan air berais lah. Air tu sejuk lah. Air tu direndam sama dengan ais. Ya, disebabkan air sejuk tu digalakkan untuk acara jarak jauh. Biasa kita tengok orang lari jarak jauh ni, maraton. Kita pun bila kita minum air sejuk kita rasa macam leganya, rasa lega, rasa macam kembali pulih. Jadi itulah fungsi air sejuk tersebut. Jadi ini untuk semasa. Jadi ini adalah anggaran untuk semasa bersukan. Okey, dah selesai kan? Sebelum dengan semasa. Okay. Kalau selepas cikgu. Okey, selepas bersukan. Baik. Okey, untuk selepas bersukan, okey, atlet-atlet sebenarnya perlu minum 1.5 liter air bagi setiap 1 kilogram yang hilang berat badan dia. Takkanlah kita lepas bersukan cikgu kita nak timbang berat badan kita cikgu. Biasa tak. Kena cikgu. Biasanya kita lepas lari ada orang banyak turun berat badan hari ni. Sebenarnya yang banyak hilang tu adalah kita punya air dalam badan. Jadi ini sekadar anggaran. Jadi sebenarnya tak adalah sampai 1 kilo hilang berat badan kita lepas lari kan. Jadi anggaran dia dalam 1 kilogram bersamaan dengan 1.5 liter air kita kena minum selepas bersukan untuk kita cover balik ataupun kita gantikan air yang hilang daripada berat badan kita tadi. Okey. Yang kedua, atlet juga boleh ambil sebarang jenis minuman kecuali alkohol lah.
Jangan ambil alkohol pula lepas bersukan. Betul, dalam hidup pun jangan ambil alkohol dalam juga. hidup pun jangan ambil. Okey. So untuk gantikan cecair tersebut, tadi kita dah cakap kan, air dalam badan kita hilang melalui perpeluhan. Jadi kita kena gantikan balik dengan minum air. Okey, dan yang terakhir, pengambilan minuman ni bersama-sama dengan makanan akan mempercepatkan proses pemulihan. Biasa kita lepas aktiviti, mungkin dalam masa beberapa minit, setengah jam atau sejam selepas tu, kita minum air, lepas tu kita makan. Jadi sebenarnya bagus untuk mempercepatkan proses pemulihan. Okey. Kita dah habis sebelum, semasa dan selepas. Okey. Jadi saya nak uji Fizi ni sebenarnya. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Silakan cikgu. Okey, kat sini kita ada satu soalan. Aha. Oh, belum lagi sebelum soalan. Okey, saya nak terangkan dulu. Cikgu dibuat saya berpeluh cikgu ya. Okey, sorry. Silakan cikgu. Jadi pengambilan cecair dan elektrolit ni untuk bersukan, okey, kita tengok sini. Proses kehilangan air kurang daripada tahap normal, kita panggil dia dehidrasi. Okey, bila kita kurang air dalam badan, kita gelarkan dia atau panggil dia dehidrasi. Okey. Kemudian dehidrasi ni apa dia punya risiko dia? Dehidrasi ni boleh menyebabkan stres kepada sistem kardiovaskular. Kardiovaskular tu merujuk kepada sistem jantung kita. Jadi sistem jantung ni sebenarnya fungsi dia untuk mengepam darah ke seluruh badan. Jadi bila kita dehidrasi, darah ni akan jadi pekat. Dan bila pekat, dia akan memaksa jantung kita ni bekerja lebih kuat nak pump tu. Jadi susah nak pump. Jadi dia akan menjadi kat sini sukarlah bagi stres agak masalah dekat kita punya sistem kardiovaskular. Okey. Dan keadaan ini boleh menyumbang kepada kelesuan. Yang pertama lesu, kemudian dia boleh jejaskan prestasi kita, dan yang terakhir boleh menyebabkan stres haba. Jadi sebenarnya penting air. Bukan penting dalam kehidupannya. Betul. Dalam bersukan pun memang penting air ni. Kita ni kalau tak ada air cikgu, mati cikgu. Mati kita. Baik cikgu nak uji saya. Ya, saya nak uji. Silakan cikgu dengan ujian cikgu. Okey, kita pergi kepada aktiviti kita yang pertama. Baik. Okey, kalau tengok gambar rajah ni, gambar orang nak minum, ada gambar lari. Okey, kita tengok rakan anda, rakan Fizi lah. Rakan Fizi akan bertanding dalam acara larian 10 km. Okey, ramalan cuaca pada hari pertandingan adalah panas terik dan kelembapan udara dia tinggi. Okey, berikan cadangan ataupun cadangan kepada rakan anda berkenaan pengambilan minimum minuman sebelum, semasa dan selepas larian. Ini mudah cikgu. Okey. Saya nak cadangkan kepada rakan saya ni cikgu. Sebelum kita memulakan larian, 2-3 jam sebelum tu apa kata kita kena minum lebih kurang 500 ml. 500 ml. Ini besar ni cikgu. Ya. Kalau boleh habiskan cikgu ya. Masa dia dalam masa 2-3 jam sebelum tu. 2 hingga 3 jam sebelum. Untuk kita meningkatkan lagi prestasi kita. Agar badan kita tidak dehidrasi cikgu. Betul. Dan berada di tahap yang maksimum. Itu baik. Untuk sebelum. Fizi sebut tadi 500 ml 2 hingga 3 jam sebelum. Baik. Jadi untuk pastikan keadaan badan mencukupi. Betul. Tahniah Fizi. Terima kasih cikgu. Terbaik. Kalau semasa larian Fizi? Semasa larian saya rasa kita kena minum antara 200 ke 300 ml 200 air ml minuman kita ni cikgu. Untuk mengekalkan kita punya inilah hidrasi dalam badan. Okey. Jadi yang kedua kita kena minum antara 200 hingga 300 ml antara 10 hingga 20 minit untuk kita sentiasa kekal hidrasi. Baik. Okey. Selepas bersukan. Selepas bersukan cikgu, kita boleh ambil sebarang air minuman. Lebih-lebih lagi air sukan lah cikgu ya. Air tonik dan juga air minuman berkarbohidrat yang tinggi. Dan juga kita boleh makan cikgu. Elakkan alkohol. Ya, betul. Kita tengok kat sini. Baik. Ambil sebarang minuman kecuali alkohol untuk gantikan cecair tubuh yang hilang melalui peluh. Cemerlang Fizi hari ni. Sangat terbaik. Okey, so daripada sini kita tahulah sebelum, semasa dan selepas. Okey. Cikgu, kalau contohlah adakah pengambilan air ni berkaitan juga dengan jantina cikgu?
Ya. Adakah perbezaan contoh macam lelaki kena minum air banyak ni, perempuan kena minum air banyak ni? Betul. Macam mana, Okey. Soalan fizi tu bagus. Okey, sebenarnya kuantiti air ni macam saya cakap tadi, yang ni adalah anggaran. Okey. Sebenarnya kuantiti pengambilan ni boleh berbeza-beza bergantung kepada yang pertama fizi sebut tadi, jantina. Okey, yang kedua mungkin dari segi umur. Okey, yang ketiga dari segi waktu cuaca. Mungkin masa tu cuaca tengah hujan. Ataupun mungkin masa tu tengah panas. Jadi kuantiti air tu mungkin berbeza-beza. Kalau berat badan cikgu pun mempengaruhi. Okey, berat badan pun mempengaruhi juga. Dan ada contoh macam ada setengah. Saya ni kalau setakat 500 ml ni cikgu, sekali minum pun dah habis cikgu. Okey. Kalau saya punya badan lah cikgu. Okey, untuk makluman fizi, air ni sebenarnya untuk orang dewasa dia menyumbang kepada 50 hingga 70% berat badan. Oh, ya ke? Dan air ni sebenarnya banyak disimpan di dalam otot berbanding dengan lemak. Jadi contohlah, orang tu kuantiti otot dia, jisim otot dia lagi banyak daripada jisim lemak. Jadi badan orang tu lebih banyak air. Jadi kalau untuk orang yang gemuk, contoh juga banyak lemak, jadi kandungan air dia kurang. Sebab tu dia kena banyak minum air. Kalau begitu saya kena minum air cikgu. Ya, betul. Lemak saya melebihi otot. Ya. Okey. Baiklah cikgu, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Jeff daripada SMKP Temenggung Ibrahim Batu Pahat Johor. Sama-sama kita berbincang tentang asas sains sukan itu, bendalai tubuh, elektrolit dan juga pentermotokawalan. Pentermokawal aturan. Susah juga sebut cikgu. Betul, susah. Pentermokawalan kawal aturan. Ya, betul. Baik. Cikgu, teruskan cikgu. Okey, jadi tadi kita pertama kali kita dah belajar tentang konsep bendalai, elektrolit dan juga pentermokawal aturan. Kemudian kita dah belajar tentang keperluan cecair tu, berapa dia punya kuantiti sebelum, semasa dan selepas. Okey, jadi yang ketiga, kita nak belajar tentang status hidrasi ni berdasarkan warna urin. Jadi hari ni kita bukanlah nak buat ujian makmal. Kita nak cek warna urin kita apa kan. Jadi kita tak perlu buat macam tu. Okey, jadi hari ni kita kena tahu atlet ni sebenarnya perlu tahu cara untuk kenal pasti tahap kandungan air dalam badan dia. Okey. Tujuan dia untuk melambatkan kelesuan dan mengelakkan stres haba. Okey, jadi kat sini sebenarnya ada banyak cara. Okey, ada dua cara untuk tentukan macam mana status hidrasi dalam badan kita. Okey. Dua cara tersebut ialah yang pertama ujian makmal. Okey, yang kedua adalah ujian lapangan. Okey, ujian makmal ni kita kalau boleh untuk kita punya pembelajaran ni kita tak buatlah ujian makmal. Kenapa ujian makmal tak buat? Sebab kita perlukan pegawai yang terlatih. Itu yang pertama. Kemudian kos dia pun tinggi. Sebab tu saya tulis kat sini ujian makmal ni memberikan keputusan yang memang yang lebih tepat. Okey, dia memang tepat. Tetapi kita perlukan pegawai terlatih untuk kendalikan ujian tersebut serta memerlukan kos yang tinggi. Jadi kita pergi kepada ujian lapangan. Okey, ujian lapangan contohnya kita timbang berat badan selepas daripada aktiviti. Jadi kita tahulah berapa kan yang hilang. Tadi kita dah belajar. Setiap 1 kilogram kita badan kita hilang, 1.5 liter. Kita tambah air. Ya, kita tambah air. Jadi itu mungkin daripada kita punya timbang berat badan. Okey, yang kedua kita boleh menggunakan carta warna urin. Okey. Ada carta warna cikgu? Ya, ada carta warna. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey,
sumber daripada buku panduan pengajaran sains sukan tingkatan 5 ni, kita ada tengok warna-warni, bukan warna-warni lah, ada warna kuning daripada cerah tu kepada warna yang pekat. Jadi dekat sini kita ada status air dia lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang pertama, kalau warna tu cerah, kita mungkin terhidrasi dengan baik. Kalau warna tu dalam pertengahan, warna kita mungkin kurang terhidrasi dengan baik. Dan kalau dah terlalu pekat, ataupun nanti kita tengok dalam kita punya slide ni, ada warna kuning kehijauan, atlet tu mengalami kekurangan cecair dalam badan. Okey. Jadi kita kat sini kita jalankan ujian lapangan. Okey, ujian lapangan tu cara dia, kita cek status hidrasi berdasarkan warna urin. Warna urin tadi kita dah tengok warna-warna ni. Jadi kita boleh gunakan carta warna urin. Jadi urin tu kita cek warna kita berada pada tahap apa. Itu cara dia lah. Jadi contoh dekat Sekuning sini. mana cikgu ya? Ya, sekuning mana. Kadang-kadang kita pergi toilet, kita tengok kadang-kadang mungkin pekat sangat, kadang-kadang cerah sangat. Jadi sebenarnya warna urin kalau kuning terang dan jernih ni, status air dalam badan kita ni ataupun status hidrasi adalah normal. Okey, dia normal lah. Okey, tetapi kalau warna urin tu kuning kehijauan ataupun satu lagi kuning pekat, kalau kita tengok warna ni kuning pekat macam air teh cikgu ya? Macam air teh tu kan. Teh pekat. Teh pekat. Jadi atlet tu mengalami dehidrasi. Jadi kat situ kita boleh tengoklah. Jadi kita tak adalah nak buat ujian makmal hari ni. Jadi kita tengok kat sini, kita tahulah berdasarkan carta ni. Jadi atlet-atlet ataupun murid-murid, kita kena tahulah. Okay, kita kena tahu yang pertama, kalau warna kuning terang ataupun jernih, status hidrasi dalam badan kita adalah normal. Okey, tetapi kalau warna urin yang kuning kehijauan ataupun kuning pekat, atlet tu mengalami dehidrasi. Okey cikgu, sekiranya lah kan kita masa tengah membuat ujian lapangan tu, kita mendapati bahawasanya kita punya warna urin kita ni kuning kehijauan. Okey. Apa yang harus kita lakukan cikgu? Okey, macam kita dah tahu, bila warna kuning kehijauan, atlet tu dehidrasi. Jadi kita kena minum air. Kita kena cover balik kita punya badan. Kita kena refill balik semula kita punya air dalam badan dengan minum air. Jadi mungkin selepas itu warna urin tu mungkin akan berubah kepada warna yang lebih cerah. Jadi kat sini visi jelas Jadi kita kena ingatlah, kalau jernih, murid-murid kat rumah, kuning terang atau jernih, hidrasi dia normal. Tapi kalau warna kuning pekat atau kuning kehijauan, kita akan mengalami dehidrasi. Saya pun tak pernah tengok lagi cikgu warna urin yang kuning kehijauan cikgu. Sebab tu kita tak pernah dehidrasi lagi kan. Okay. Jadi kita memang status air dalam badan kita dalam lingkungan yang baik, normal. Alhamdulillah masih lagi okey, syukur. Okey. Jadi daripada ni saya nak uji lagi sekali Fizi. Boleh cikgu. Saya bagai ujian ni saya suka betul. Okey. Tadi kita dah uji tentang panduan pengambilan minuman. Okey, yang ni kita nak uji tentang warna urin pula. Kenapa cikgu nak saya buat urin ke di sini? Tak ada. Kita tak perlu buat urin. Okey, kita tengok pada aktiviti dekat sini. Okey. Okey, aktiviti dia adalah padankan warna urin berdasarkan situasi yang diberi. Okey, situasi yang pertama. Okey. Atlet terdedah di bawah terikan matahari dalam tempoh yang lama tanpa ambil sebarang minuman. Ini bahaya je. Ini bahaya. Ini situasi yang pertama. Okey. Situasi yang kedua. Atlet minum air secukupnya. Secukupnya tadi macam kita dah belajar tadilah. Sebelum tu berapa, semasa berapa dan selepas tu berapa. Okey, dan dia ambil air secukupnya sebelum, semasa dan selepas pertandingan. Okey. So dekat sini ada dua warna. Lupa pula kita nak warnakan dia. Okey, kuning terang dan kuning kehijauan. Okey, kalau kita tengoklah situasi yang pertama. Okey, atlet terdedah di bawah terikan matahari dalam tempoh yang lama tanpa mengambil sebarang minuman. Ini sangat senang cikgu. Senang. Jawapannya adalah kuning kehijauan.
kuning kehijauan. Ya, cikgu. Okey, itu jawapan Fizi yang pertama. Ya. Okey, untuk soalan kedua Fizi. Mestilah atlet minum air secukupnya sebelum, semasa dan selepas pertandingan. Dia punya urin pastinya akan kuning terang. Okey. Terang kuning dia, cikgu. Kita tengok jawapan. Baik. Ya, yang pertama. Bila dia dah dalam tempoh yang lama bawah terik mentari, jadi kuning kehijauan. Selain kuning kehijauan, warna apa Fizi? Dia kuning pekat lah, cikgu. Kuning pekat. Ya, betul. Dia macam teh-teh, cikgu. Ya, okey. Itu kuning kehijauan ataupun Baik. kuning pekat. Okey, yang kedua tadi Fizi jawab kuning terang. Ya. Okey, lagi satu ataupun warna dia adalah warna Yang cerah sikit. Yang cerah. Okey dekat sini kita tahulah. Biasanya pelajar dia kena tahu bagaimana warna status urin tu, carta warna urin ni lah. Jadi kat sini okey, ada dua soalan. Jadi Fizi pun dah dapat jawab dengan tepat, senang sangat. Ya, cikgu. Ya, betul. Berapa bintang cikgu nak bagi saya, cikgu? Untuk soalan yang ni, tadi yang sebelum tadi saya belum bagi bintang ya. Ya, cikgu. Okey, yang sebelum tadi saya bagi 5 bintang untuk Fizi. 5 bintang, kawan-kawan. Untuk yang Okey. soalan ni pula, Baik. sebabkan mudah juga dan dapat jawab dengan betul, jadi saya bagi lagi 5 bintang untuk Fizi. 10 bintang. Senang. Okey. Jadi dekat sini kita dah tahulah. Kita cuba tengok balik yang pertama, kita belajar tentang bendalih, Betul. elektrolit, kemudian kita belajar tentang pentermo kawal aturan. Okey, itu yang pertama, 3 benda kita dah belajar. Dalam subtopik yang kedua kita dah belajar tentang cecair, bagaimana kan kuantiti cecair. Fizi ingat lagi tak? Ingat, cikgu, ingat, eh? cikgu. Okey, kalau sebelum tadi berapa Fizi? Sebelum kita bersukan, paling kurang kita kena minum 500 ml. Ya, betul, 2 500 hingga jam sebelum. 2 hingga 3 jam sebelum. Semasa kita tengah bersukan, kita kena minum lebih kurang dalam 200 ke 300 ml. Ya, betul. Dalam jangka masa 10 hingga 15 minit. Lepas tu selepas kita bersukan, kita kena minum paling kurang lah, cikgu, Ya. 1.5 liter untuk 1 kilogram cecair yang hilang daripada badan kita. Okey, betul. Fizi betul-betul Betul, cikgu, lah. Cemerlang hari ni. Okey. Baik, nampak dah cemerlang juga, betul, cikgu. Nampak dahaga tu, cikgu. Ya, betul. Kita kena menambah air dalam badan kita. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Kembali bersama dengan Fizi, hos anda pada hari ini. Dan kita bersama-sama dengan Cikgu Jeff. Sama-sama kita belajar tentang sains sukan tingkatan 5 pada hari ini. Hari ini kita duk berbicara soal air di dalam badan kita, Cikgu, ya? Ya, betul. Baik, Cikgu. Jeff, silakan. Okey. Jadi kita tadi dah belajar Ya, cikgu. 3 subtopik. Okey. Jadi hari ini di akhir ni kita nak belajar, kita nak buat latihan pengukuhan. Latihan, Cikgu, ya? Latihan, ya. Adakah kita kena berlari, Cikgu? Oh, tiada. Kita kena jawab soalan je. Jawab soalan. Tak ada masalah, Cikgu. Okey. Jangan berlari, Cikgu. Saya tengok tadi Fizi pun dah cemerlang. Ya, cikgu. Semua soalan boleh dijawab dengan mudah. Jadi kita buat pengukuhan sikit. Baik, cikgu. Okey, yang pertama. Kita tengok Okey, soalan yang pertama berbentuk objektif lah. Baik, cikgu. Okey, soalan objektif yang pertama, proses pemindahan haba oleh pergerakan air dan udara ke seluruh tubuh badan dinamakan sebagai A. Radiasi, B. Perolakan, C. Kondaksi, D. Penyejatan. Okey, agak-agak Fizi lah. Pergerakan kalau air dan proses udara. pemindahan haba oleh pergerakan air dan udara ke seluruh tubuh kita, Cikgu. Ya. Radiasi tak betul, Cikgu. Ya. Kondaksi pun tak betul. Okey. Apatah lagi penyejatan. Ya. Jawapan saya kunci jawapan saya, Cikgu. Jawapan adalah B. Perolakan. Oh, perolakan. Perolakan, Cikgu. Okey, kita tengok jawapan Fizi. Betul ke tak betul? Ya, betul Fizi. Itu Perolakan. dia. Baik, cikgu. Okey, jadi kita highlight lagi sekali lah. Kita kita balik semula tengok. Radiasi ni tadi kita tahu pemindahan haba daripada badan. Ya, cikgu. Okey, perolakan tadi Fizi dah jawab betul. Okey, kondaksi ni tadi melibatkan sentuhan objek
Okey, jadi contohnya macam kasut kita tadi tengah berlari, jadi kita pijak pada permukaan tanah, jadi haba dibebaskan. Dan yang terakhir, penyejatan. Penyejatan ni maksudnya peluh daripada badan kita disejat ke udara. Jadi jawapan Fizi tepatlah tentang perolakan. Okey. Okey, itu baru satu. Okey, kita cikgu. pergi ke soalan yang seterusnya. Lagi cikgu. Okey. Saya bagi ujian ni saya cemerlang selalu cikgu. Okey, soalan kedua. Baik. Mengapakah atlet perlu mengambil air dan elektrolit yang cukup semasa latihan dan pertandingan? Okey, ini soalan tentang pilihan jawapan lah. Okey, yang pertama, mengawal dan mengekalkan suhu tubuh. Yang kedua, fungsi dia untuk membina enzim dan antibodi. Yang ketiga, mengekalkan tahap glukosa dalam darah. Dan yang keempat, menggantikan zat nutrien yang telah digunakan. Baik cikgu. Okey. Kenapa kita perlu mengambil air dan elektrolit yang cukup semasa latihan dan pertandingan cikgu? Saya rasa jawapan dia adalah satu cikgu. Dia mengawal dan mengekalkan suhu tubuh. Okey. Kalau membina enzim salah cikgu. Okey. Mengekalkan tahap glukosa pun salah. Okey. Kalau tahap glukosa ni kita kena minum air, minuman tenaga cikgu. Ya. Okey. Okey. Menggantikan zat nutrien yang telah digunakan cikgu. Jawapannya 1 dan 4. Saya kunci jawapan saya B cikgu, B. Okey, jawapan Nah. Fizi B. Baik, Tengok B. kat sini. Aha. Okey, jawapan dia adalah ya, betul. Ya. B 1 dan 4. Saya dah agak cikgu, memang betul. Okey, so Baik, satu cikgu. tadi kita tengok Aha. mengawal dan mengekalkan suhu tubuh. Betul, kita betul. kena minum air untuk kekalkan suhu tubuh badan kita. Okey, enzim dan antibodi ni memang taklah. Okey, yang ketiga, mengekalkan tahap glukosa dalam darah pun memang tak, salah. Dan menggantikan zat nutrien yang telah digunakan. Zat nutrien ni contohnya elektrolit yang hilang tadilah. Jadi contoh nutrien yang telah hilang sama ada kumpulan elektrolit tadi kita dah belajar, magnesium, kalsium, klorida. Jadi semua tu kita gantikan semula. Jadi jawapan dia adalah 1 dan 4. Okey. Itu untuk soalan yang kedua. Ada lagi ke cikgu? Ada. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Baik. Okey. Antara berikut, okey, yang manakah benar tentang suhu badan manusia? Okey, yang manakah benar tentang suhu badan manusia? A. Haba di dalam badan bertambah akibat proses radiasi. Okey. B. Baik. Penyakit berjangkit mampu mengurangkan pengeluaran haba. Okey, yang ketiga, peluh tak menyumbang kepada kehilangan haba daripada badan. Dan yang terakhir, suhu badan ni dikawal oleh hipotalamus secara autonomi. Okey, agak-agak baik, mana? cikgu. Dia cakap yang benar cikgu kan? Ya, yang benar. Yang benar. Yang Okey. benar saja. Saya rasa A, okey, B. Saya pilih suhu badan dikawal secara autonomi oleh sistem saraf pusat iaitu hipotalamus. Okey. Jawapannya Jawapan adalah D, Fizi. cikgu, D. Jawapan Fizi D. Okey, kita tengok kat sini jawapannya. Okey, jawapan sebenar adalah ya, betul. Ya, D saya dah jawapan agak dia. cikgu. Memang betul. Okey. cikgu. Okey, kita tengok kat sini. Yang pertama, haba di dalam badan bertambah akibat proses radiasi. Radiasi tadi kita cakap haba dibebaskan daripada badan. Jadi bukan bertambah lah. Ya, cikgu. So yang ni bukan bertambah. Ya, Yang kedua, penyakit berjangkit mampu kurangkan pengeluaran haba. Wah, kalau macam tu semua orang nak ni. Sakit kan? Okey. Okey, yang ketiga, perpeluhan tidak menyumbang kepada kehilangan haba daripada badan. Peluh tadi kita cakap kalau dia keluar dan tersejat, kita panggil proses tu adalah penyejatan. Jadi peluh tu memang membantulah kita untuk mengurangkan suhu badan. Jadi suhu badan ni sebenarnya adalah dikawal secara autonomi oleh sistem saraf pusat iaitu hipotalamus. Okey. Ya, Jadi cikgu. kat sini jawapan dia adalah D. Ya. Okey. Hebat Kita dah bukan habis kawan-kawan. soalan ketiga. Okey, soalan Baik, cikgu. seterusnya. Silakan cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan berbentuk struktur. Okey, dalam soalan struktur ni, Rajah 1 menunjukkan sukan lumba basikal lebuh raya. Okey, Cikgu Fizi tahu kan sukan basikal lebuh raya kan? Ya, Contoh cikgu. macam Litur di Langkawi, apa semua tu kan. Jadi, dekat sini,
kenapa pengambilan minuman air ni perlu diambil selepas pertandingan lumba basikal lebuh raya? Ya cikgu. Okey. Memang pengambilan minuman air perlu diambil selepas pertandingan lumba basikal di lebuh raya adalah kerana ia dapat menggantikan cecair tubuh yang hilang melalui peluh kita cikgu. Okey. Okey, dan juga dia akan mempercepatkan proses pemulihan tenaga kita cikgu. Betul. Aha. Fizi punya jawapan tu sebiji macam saya punya jawapan ni memang Ya ke betul cikgu? ni. Takkan sebiji cikgu? Kita tengok sama-sama. No! Okey, yang Memang pertama sebiji. menggantikan cecair tubuh yang hilang melalui peluh. Wow. Ya, sebab lepas kita bersukan, kita akan berpeluh. Betul. Okay, air dalam badan kurang, jadi kita kena gantikan cecair tubuh yang hilang melalui peluh. Dan yang kedua, kita nak cepatkan proses pemulihan. Itu yang penting tentang air selepas daripada bersukan. Okey. Itulah dia. Itu untuk soalan struktur yang pertama. Okey, kita pergi pada soalan struktur yang kedua. Cikgu, kalau boleh yang lebih susah cikgu. Lebih susah Okey. Yang lebih susah cikgu. Okey, soalan yang seterusnya. Baik. Rajah 2 menunjukkan seorang atlet sedang minum air. Okey. Berdasarkan rajah 2, apakah risiko yang akan berlaku sekiranya atlet kurang mengambil air? Okey, agak-agaklah. Apa Risiko yang akan berlaku sekiranya atlet kurang mengambil air adalah kelesuan cikgu. Okey, kelesuan. So bila kurang minum air, Betul, cikgu. yang pertama sekali adalah kelesuan. Oh, ada, betul. Betul yang busy. Okey. Memang lesu lah, cikgu. Bila kurang minum air, kita akan lesu lah. Betul. Okey, yang pertama lesu ataupun jawapan lain dekat sini dehidrasi. Tadi kita dah belajar dehidrasi. Dan yang selalu kita sebut tadi adalah stres haba. So ada 3 jawapan kat sini. So Fizi jawab kelesuan. Jadi jawapan Fizi memang tepat. Okey. Satu markah lagi di situ. Satu markah lagi. Baik. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Baik. Oh, semakin susah soalannya ya. Baik. Okey. Rajah 5 menunjukkan seorang atlet sedang Ambil air minuman. Okey. Okey. Sedang minum air. Berikan 2 keperluan pengambilan cair semasa latihan fizikal. Okey. 2 keperluan cikgu ya. Pengambilan cecair semasa latihan fizikal. Sebab latihan fizikal kita ni memang melibatkan banyak pergerakan, banyak peluh akan keluar dan kita akan kehilangan banyak air. Ya. Maka keperluan kita yang pertama adalah untuk mengelakkan stres haba ataupun strok haba cikgu. Okey. Sebab kadang-kadang kita bersukan ni dalam keadaan yang panas kan. Yang kedua adalah melambatkan proses keletihan ataupun kelesuan cikgu. Okey, melambatkan proses kelesuan. Okey, yang pertama tadi. Okey, yang pertama kita nak elakkan dehidrasi. Betul, sama macam tadi. Mengelakkan dehidrasi, stres haba ataupun yang paling teruk adalah stroke haba. Okey selalu kita tengok iklan kat TV stroke haba, Saya pernah kena stroke haba ni cikgu. Tersiksa betul cikgu. Kan, betul kan? Bila dah kena stroke haba tu sampai pengsan apa betul, semua. Betul, dia punya penat cikgu. Tuhan je yang tahu stroke haba ni. Okey, itu adalah jawapan yang pertama. Yang kedua, melambatkan proses kelesuan. Jadi kita nak lambatkan kita punya kelesuan dan juga keletihan. Okey, itu untuk yang jawapan yang kedua. Jadi jawapan Fizi tadi memang kenalah. Tepat lagi. Ini semua hasil didikan Cikgu Jeff ni. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Wah, ada soalan lagi cikgu ya? Okey, kita pergi ke soalan esei. Okey, sebab dalam kertas periksa kita ada objektif, struktur dan esei. Okey, jadi untuk soalan esei, seorang atlet sedang menjalani latihan bagi acara jarak jauh di bawah cuaca panas. Okey, kita tengok ada matahari kat sini dan kelembapan yang tinggi. Okey, kenapa pengambilan cecair dan elektrolit sangat penting sebelum, semasa dan selepas latihan bagi atlet di atas? Soalan sebenarnya macam lebih kurang je, tapi bentuk format dia je yang berbeza. Esei ya? Bentuk esei. Baik. Saya memandangkan saya pun dah tulis saya punya jawapan dekat sini cikgu. Saya baca cikgu ya. Okey. Pengambilan cecair dan elektrolit sangat penting sebelum, semasa dan selepas latihan bagi atlet
adalah untuk memastikan kandungan air di dalam badan mencukupi. Okey. Yang kedua, untuk mengekalkan hidrasi. Okey. Dan juga mengelakkan dehidrasi. Okey. Dan mengelakkan stres haba, cikgu. Okey. Seterusnya ia akan menggantikan cecair tubuh yang hilang melalui perpeluhan kita, cikgu. Okey. So kalau kita tengok jawapan Fizi tadi, semuanya betul-betul tepat. Okey Tepat, cikgu. Tepat je. Wow. Okey. Kita tengok kat sini. Okey, Cikgu. dalam soalan esei, tak semestinya pelajar kena buat esei. Sebenarnya kita boleh buat dalam bentuk poin saja. Okey Okey, yang pertama, memastikan kandungan air dalam badan mencukupi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kekalkan hidrasi. Ataupun kita nak elakkan daripada dehidrasi. Baik. Elakkan stres haba, elakkan strok haba. Dan yang terakhir tadi, jawapan Fizi cakap tadi, menggantikan cecair tubuh yang hilang melalui perpeluhan. Okey, so saya tengok hari ini Fizi sangat cemerlang daripada awal sampai ke akhir ni. Semua jawapan Fizi tepat. Jadi untuk yang terakhir ni, sebab soalan dia banyak, Ya, cikgu. okey, saya bagi Fizi 10 bintang. Alhamdulillah. Nampak tak, Okey. kawan-kawan? Mudah kan belajar dengan Didik TV? Jadi kalau kita totalkan tadi 5, 5, 10, jadi Fizi dapat full mark 20 bintang. Terima kasih, cikgu. Cikgu, Ya. rumusan pada hari ini, cikgu. Mungkin Okey. cikgu boleh terangkan kepada kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM. Okey, rumusan untuk hari ini. Jadi tadi pelajar-pelajar, murid-murid di rumah dah belajar tentang konsep bendalih, bendalih tubuh, elektrolit dan juga pentermo kawal aturan. Itu yang pertama. Jadi murid-murid dah tahu kan apa itu tadi bendalih tubuh, elektrolit, pentermo kawal aturan. Dan yang kedua, kita dah belajar tentang keperluan cecair sebelum, semasa dan selepas. Dan Fizi pun dah hafal dah tahu dah bagaimana kuantiti air yang anggaran yang mencukupi untuk sebelum, semasa dan selepas. Dan yang terakhir, kita belajar tentang status hidrasi itu berdasarkan carta warna urin. Jadi saya harap murid-murid kat rumah pun boleh jelas dengan apa yang saya cuba sampaikan dalam topik hari ini. Baik. Cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya, cikgu? Okey, kalau kita tengok daripada mula sampai ke akhir ni, Baik. prestasi Fizi ni sangat-sangat cemerlang. Jadi saya boleh katakan Fizi memang terbaik. Terima kasih, cikgu. Cikgu pun Okey. pekurangnya. Cikgu, mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang mungkin baru saja menonton, dah sampai di penghujung dah ni. Mungkin mereka ni boleh rujuk di pelantar mana, cikgu? Okey, untuk murid-murid di rumah, sekiranya ingin mencari bahan tentang topik-topik yang kita belajar, Baik. okay, murid-murid boleh pergi ke Pelantar Delima KPM. Baiklah. Terima kasih kepada Cikgu Jeff kita daripada SMKP Temenggong Ibrahim atau Pahad Johor yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Atas segala ilmu, minta halal, cikgu, ya. Okey, saya Baik, terima pun kasih kepada Cikgu Nur Ilda Kamaruz Zaman daripada SK Pendidikan Khas Selangor, iaitu jurubahasa isyarat kita. Dan terima kasih kepada semua yang tak jemu-jemu menonton Didik TV KPM. Jangan nakal-nakal, fokus sentiasa. Semoga sukses dalam pelajaran anda. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.